Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 17 Oktober 2023 bersama saya, Pia Nadia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjelaskan dia bukan bersikap anti terhadap golongan maha kaya. Sebaliknya, Perdana Menteri menegaskan kerajaan hanya berhasrat mengurangkan subsidi untuk 10% golongan kaya kerana mereka tidak memerlukan sedekah untuk terus hidup. Bukan menekan, maknanya menarik balik sedekah kepada orang kaya, subsidi. Begitu juga elektrik. Elektrik yang bukan dikenakan cukai tambahan, dikurangkan subsidi, ataupun ditarik subsidi, tetapi subsidi bagi 90% rakyat kekal. Jadi kalau tanya saya itu yang saya rasa seadil mungkin lah. Semalam Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin dan beberapa ahli Parlimen PN lain menempelak ungkapan maha kaya yang disebut Perdana Menteri dalam ucapan Belanjawan 2024 baru-baru ini. Hamzah berkata penggunaan naratif maha kaya memberi tanggapan negatif terhadap golongan kaya di negara ini. PAS menyifatkan kabar angin mengatakan lebih ramai ahli Parlimen PN akan mengikut jejak ahli Parlimen Kuala Kangsar yang menyokong Perdana Menteri sebagai mengarut, lebih bersifat perang psikologi. Naib Presidennya Muhammad Aman Nik Abdullah berkata kepada media di Kota Baru hari ini. Katanya tindakan itu seolah-olah memberi gambaran pihak lawan sudah mula merasakan kedudukan mereka tergugat dalam perkembangan politik semasa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancor itu memberitahu beliau melihat pada satu sudut isu tersebut mungkin menguntungkan PH, tetapi jika dikaji secara mendalam ia mungkin lebih menguntungkan PN. Katanya beliau tidak pasti sama ada tindakan ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid melanggar Akta Anti Lompat Parti atau tidak kerana ia perlu ditafsir dan diputuskan pada peringkat Parlimen. Pada 12 Oktober lalu, Iskandar menyatakan sokongan terhadap pentadbiran Anwar Ibrahim dengan menyuarakan isu peningkatan kos sara hidup di kawasan pentadbirannya. Dalam pada itu, PAS mengamalkan sistem terbuka dan tidak akan menghalang mana-mana perwakilan membahaskan sebarang isu. Ini termasuk tawaran menyertai kerajaan perpaduan sepanjang muktamar tahunan parti itu hujung minggu ini. Bagaimanapun menurut Timbalan Presidennya Tuan Ibrahim Tuan Man, seperti dipetik portal Utusan Malaysia berkata, isu tawaran menyertai kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dijangka tidak menjadi topik utama. Ini kerana menurutnya ahli PAS sangat memahami dasar pemuafakatan politik bersama rakan-rakan komponen dalam Perikatan Nasional PN. Anwar dalam temu bual bersama Time Magazine yang disiarkan dalam talian pada 11 Oktober lalu berkata dia pernah menjemput PAS bersama Kerajaan Perpaduan pada tahun lalu. Walaupun pelawaan itu telah ditolak, namun Perdana Menteri bagaimanapun memberi gambaran bahawa pintu untuk PAS menyertai pentadbirannya masih terbuka. Dalam pada itu, Tuan Ibrahim berkata, isu Palestin adalah antara topik yang bakal disentuh oleh semua perwakilan. Muktamar tahunan PAS ke-69 kali ini akan diadakan di Shah Alam dari 20 hingga 22 Oktober ini. 3 jawatan tertinggi sayap pemuda PAS tidak akan menyaksikan pertandingan pada sesi pemilihan muktamar tahunan PAS kali ini. Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syari turut mengesahkan tidak akan mempertahankan jawatannya dan hanya seorang calon diajukan untuk jawatan itu sekaligus akan ada ketua baru bagi sayap Pemuda PAS. Ahmad Fadli yang juga ahli Parlimen Pasir Mas itu berkata, keputusan untuk tidak mempertahankan jawatan Ketua Pemuda dibuat bagi memberi laluan kepada muka baru. Berita seterusnya, Pengerusi Kebangsaan DAP Lim Guang Eng membidas Chow Kun Yew selepas Ketua Menteri Pulau Pinang itu sekali lagi mendakwa terdapat komplot untuk menyingkirkannya daripada jawatan itu. Lim berkata demikian dalam satu kenyataan media hari ini. Dalam kenyataan itu, Lim menyifatkan dakwaan tidak berasas Chow hanya menimbulkan kekeliruan dan mengalihkan fokus sebenar kerajaan perpaduan di negeri itu. Malah bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu berkata, sehingga kini Chow tidak dapat mengemukakan bukti mengenai dakwaannya.
Menurutnya lagi, Anthony Loke semalam secara terbuka telah menolak dakwaan Chow bahawa terdapat plot yang dicatur dari dalam dan luar parti untuk menjatuhkannya. Semasa kempen pilihan raya negeri pada Julai lalu, timbul spekulasi terdapat usaha dari dalam DAP untuk menggantikan Chow sebagai calon bagi Ketua Menteri Pulau Pinang. Bagaimanapun, kepimpinan parti itu akhirnya memberikan sokongan kepada Chow untuk kembali memegang jawatan tersebut. Dalam satu majlis pada Sabtu lalu, Chow menggesa agar gerakan yang didakwa untuk menjatuhkannya dihentikan. Baik, kita ke perkembangan di Dewan Rakyat. Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim mempersoalkan mengapa begitu ramai juru kamera ketika Parlimen sedang berlangsung. Syahidan mempersoalkan atas arahan siapa jurugambar-jurugambar tersebut dibenarkan masuk ke dalam Dewan dan mengambil gambar ketika ahli-ahli Parlimen sedang bersidang. Yang keduanya saya nak tanya, ni kameraman ni yang banyak ni yang boleh pula kameraman masuk ambil gambar. Kita tengah tidur sikit pun ambil gambar. Jadi ini macam mana ya Umat? Arahan siapa? Dan sebenarnya daripada Kementerian Penerangan. Cukuplah Arau. Dan sebenarnya daripada JPM. Cukup. Dulu tak pernah Arau orang sila ambil duduk. gambar. Jangan baca masa. Bukan. Ya Muhammad. Bukan. soal Arau masa. sedang baca masa. Bagaimanapun, Syahidan diarahkan duduk oleh Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Alice Lau, kerana dikatakan membazir masa mempersoalkan hal tersebut. Cukuplah Arau. Ya Muhammad, untuk apa saya tanya mereka masuk ambil gambar? Saya dah pening kepala memikirkan. Saya pun pening kepala tengok Arau macam ini. Tindakan ahli Parlimen Pengkalan Chepa Ahmad Marzuki Syari yang didakwa menyebut DAP kafir mencetuskan kekecohan di Dewan Rakyat. Dewan Rakyat tertangguh hampir setengah jam berikutan kekecohan tersebut. Bila saya kata, kalau saya kata kafir, tapi tak sebut kafir zimmi kepada Ibu Timur, nanti orang faham dia kafir harbi. Jangan tutup tengah-tengah mic tu. Saya kena tutup kerana saya nak pendekkan direct to the point. Okey. Saya, Yang Muhammad, saya pun orang Islam, saya faham. Saya pun mentelaah juga. Tuan Pertua, sahabat lama saya. Dia kena belajar dengan Aitam. Aitam dia kata dia ini kafir zimmi, bukan kafir harbi. Dan kita setuju. Kita tak setuju orang kata DAP ni kafir harbi walaupun memang kafir. Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya berkata, kenyataan yang dibuat oleh ahli Parlimen daripada PAS itu sebagai kurang sopan dan biadab kerana DAP juga dianggotai oleh ahli Parlimen yang beragama Islam. Saya minta yang berhormat, kalau nak mengkafirkan kami tak ada masalah. Tapi kenapa menyatakan DAP kafir? Sedangkan walhal yang berhormat daripada Bangi, yang berhormat daripada Bukit Bendera, yang berhormat daripada Bentong merupakan ahli-ahli Parlimen yang beragama Islam. Sama agama. Tolonglah jangan biadab macam ini yang berhormat. Mendengar penjelasan RSN Raya, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Ramli Muhammad Nur kemudian meminta Ahmad Marzuki menarik balik kenyataan beliau. Yang berhormat, atas perkara 364 tadi, ya, saya pun mendengar perkara itu dan saya ambil nokta dan ambil pematuhan bahawa DAP semuanya bukannya kafir. Ya. Itu satu kenyataan. Saya arahkan tarik balik yang berhormat. Okey, Tuan Yang Pertua, saya setuju dengan Tuan Yang Pertua. Tadi saya sebut Mufti Pahang kata DAP kafir harbi. Tidak, yang berhormat. Tidak, itu penipuan. Itu penipuan. Tolonglah. Saya kata Itu saya adalah dengan penipuan. kepimpinan PAS Itu pada waktu penipuan. itu sampai keluar TV menyatakan Kalau tidak ada setuju maruah, dengan dakwaan tarik Mufti diri. Pahang itu. Sementara itu, ahli Parlimen Air Hitam Wi Kasyong menyarankan kerajaan mengembalikan semula cukai barang dan perkhidmatan GST yang disifatkan sebagai efisien. Beliau berkata demikian semasa perbahasan belanjawan 2024 di Dewan Rakyat hari ini. Kepada kerajaan madani saya konsisten. GST adalah cukai yang efisien. Kalau tak suka nama, tukarlah nama. Pakailah apa nama. Lupakan kisah lama. 5 perkara yang telah saya cakap dulu, kita masih boleh bagi pemberian tunai, kita boleh zero rated, kita boleh bagi exemption list, kita turunkan daripada 6% kepada 4%, kita memperbaiki mekanisme untuk refund input tax. Saya rasa kita boleh buat. Dan demi kepentingan negara, move on, bawa balik. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.